Jawapan tuan-tuan, tak berganjak kaki anak Adam di padang mahsyar sehingga tanya 5 perkara, termasuk di mana masa muda kita tuan-tuan. Jadi kalau kita ada anak-anak kita yang nakal, tak dengar kata, degil keras kepala tuan-tuan, tuan-tuan ambil air, baca surah Taha ayat 1 ayat 5. Sayyidina Umar lembut hati dengan ayat ni tuan-tuan. Baca Taha ma anzalna sampai ayat 5 kita baca, kita tiup tuan-tuan sekalian. Satu kaedah. Cumanya baca Quran depan anak-anak kata bomo pula tuan sekalian. Yang kedua, kita baca Quran surah Taha ayat 1 ayat 5, tuan-tuan niat dengan asyifat tuan sekalian, kita tiup atau ubur-ubur kepala anak-anak kita. Jadi di Ghazah, di hospital asyifat, dalam keadaan mereka sakit, mereka baca Al-Quran. Mereka baca Al-Quran, rupanya dapat meredakan rasa sakit. Sebab apa tuan sekalian? Saya melihat masa-masa yang kena bom first Yahudi Israel laknatullah ni tuan-tuan, dia langgar semua. Majlis Selamatan PBB haramkan bom fosforus, dia tak peduli. Tahun 2006 saya buat relief work di mana, di Lebanon, masa perang tuan sekalian, di Lebanon. Masa tu mereka gunakan bom cluster. Bom cluster besar ni lah, pelbagai warna bom cluster tuan-tuan. Di selatan Lebanon mereka tabur dengan bom cluster. Budak pegang meletup dom tuan sekalian. Ini semua senjata yang tak dibenarkan oleh Majlis Keselamatan PBB. Apa mereka peduli? Nabi pun mereka lawan tuan sekalian. Perjanjian pun mereka langgar, dia tak peduli tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bagaimana bom fosforus ini, saya masuk tengok kanak-kanak yang kena dengan melecur terbakarnya, dengan berlubang-lubang tuan-tuan sekalian. Ditayang keluar audio visual macam mana bom fosforus kena. Budak umur 3-4 tahun tengah berjalan, budak ni menggelupur tuan-tuan macam ayam kena sembelih. Lepas tu api nyala di tubuh mereka. Orang dewasa tuan-tuan, mereka beramai-ramai pergi ke kanak-kanak tersebut, mereka ambil tanah, mereka tekuk atas badan budak tersebut, api pada budak tersebut. Baru api itu padam pada tubuh tuan sekalian. Rupanya bom ini bertindak balas dengan oksigen. Kalau tengah terbakar tuan-tuan, ambil air dijiru, diluruh daging tuan sekalian. Luruh daging tuan sekalian. Kawan saya Dr. Jamnul Azhar Mulkan, seorang doktor perubatan yang juga ada BA Syariah tuan sekalian. Dr. Jamnul Azhar Mulkan, tuan-tuan biasa dengar nama. Dia buat operation yang kena bom fosforus ni kadang-kadang. Dia kata air mata berhenti mengalir. Air mata, sebab dia makin dia buka kulit, dia kata makin fosforus makin masuk dalam, makin sakit. Kawan-kawan terfikir nak buat macam mana, kawan-kawan doktor tuan-tuan baru terfikir air zam-zam juga, asyifat air zam-zam. Ambil air zam-zam tuan sekalian, jiru atau barulah fosforus itu tak pergi ke dalam tuan sekalian. Masya-Allah tuan sekalian. Tuan-tuan, kita sampai tengok kesakitan kanak-kanak ni, kita tak boleh bercakap dah. Tak bercakap. Tapi mereka ni kuat semangat, hebat tuan-tuan sekalian, masya-Allah tuan-tuan. Macam mana ni pun sama, tengok kalau budak-budak 7 tahun tangan putus. Tangan ni kena bom putus, kaki tak ada tuan sekalian. Selalu saya dapat tayang tuan gambar, mereka tak ada kaki boleh senyum macam kita. Kita boleh menangis, mereka boleh senyum. Mereka ada satu keyakinan, dia kata kaki aku duduk kat syurga dah. Kaki aku duduk kat syurga dah, tapi aku duduk kat sini lagi. Tak menangis macam mana kita tuan-tuan. Budak 7 tahun. Anak kita, cucu kita baru darjah 1, baru 7 tahun ni, kalau labik berat atas belakang. Duk tengah main Angry Bird baru tuan-tuan. Dah 7 tahun dah pergi sekolah KBSR. Cikgu kata KBSR kerja berat sampai rebah tuan sekalian. Dah erti apa? Dia bercakap bab jihad, bab mati syahid, bab syurga. Allah tuan-tuan sekalian. Wartawan TV3 tuan-tuan yang masuk operasi Kasli. Dia tanya budak-budak kecil 7-8 tahun, macam mana kamu nak hidup di Gaza, nak belajar macam mana, kamu kena serang, kamu diperangi. Budak terjawab selamba, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tengok, hasbunallah wa ni'mal wakil tuan-tuan sekalian. Macam mana keyakinan ini masuk dalam jiwa mereka tuan sekalian. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Dahsyat. Sama. Dan setiap kali saya pergi, kita buat lawatan kepada keluarga syuhada, kita sampai ke bantuan tuan-tuan sekalian. Tengok ibu-ibu yang masing-masing bangga, mereka pegang gambar anak mereka sambil mereka baca Quran tuan-tuan sekalian. Bangga mereka dengan ayat jihad, kelebihan mati syahid. Mereka bangga anak-anak mereka ni mati syahid tuan-tuan sekalian. Tarbiyah daripada Syekh Ahmad Yasin Murabi mereka cukup istimewa tuan-tuan. Saya pergi rumah Syekh Ahmad Yasin yang dulu, bukan yang baru ni. Ni kita buat program lain pula yang dulu, yang tahun lepas rumah Syekh Ahmad Yasin. Masuk dalam rumah dia tuan. Syekh Ahmad Yasin ni hebat. 22 Mac tahun 2004 daripada atas Keluar Masjid pium, okey, bam, bersepai tubuh, tapi muka senyum. Sama, semalam saya tengok gambar real Colonel Jabari. Ahmad Najib bawa gambar Colonel Jabari, tangan tuan-tuan. Bayangkanlah berapa orang hak syahid pun ni, semua tangan macam ni. Tangan mereka bersyahadah. Tangan mereka bersyahadah. Semua tangan tunjuk macam ni. Bukan satu Malaysia ni. Bersyahadah tuan sekalian. Bersyahadah. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Tengok gambar kita boleh mengalir mata. Tengok hebat mereka. Sebab apa? Mereka hidup memperjuangkan kalimah. Mereka hidup memperjuangkan syahadah. Kalimah syahadah tuan sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian,
Macam mana kesakitan mereka ni tak mampu kita nak sebut, kita tengok pun kita keluar mata tuan sekalian, sesaranya mereka. Sesaranya mereka tuan sekalian. Apa kita boleh buat? Orang tanyalah, baik. Saya datang tadi wartawan telefon. Jadi bercakap telefon tanya. Sebab sekarang ni muncul isu, ada orang hak mengajar agama yang sebut bahawa tak perlu boykot, suruh keluar daripada Palestin. Saya kena kongsi dengan tuan-tuan kot, sama pun isu pun sama, biar tuan-tuan faham isu ini, bahawa apa tindakan yang kita boleh buat. Kita ceramah-ceramah dah, tuan-tuan ni buat ceramah kesedaran, jemput orang dengar ceramah Palestin, pasal bumi Isra' kita, pasal kiblat pertama kita, pasal Masjid Al-Aqsa yang dijajah tuan-tuan sekalian. Dan di mana-mana sifat Palestin, daripada Ismail Haniyeh presiden sampailah hak orang bawah ni tuan sekalian ni, orang biasa dia akan peluk kita, dia akan beri satu benda, dia akan sebut apa? InsyaAllah saudara, nanti lain kali saudara datang, kita solat berjemaah di Masjid Al-Aqsa. Dia kata Allahu Akbar. Ini semangat, mission mereka nak solat di Masjid Al-Aqsa, nak bebaskan masjid, tuan-tuan, tempat Isra' Nabi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang pertama apa boleh kita buat? Tuan-tuan angkat tangan dan berdoalah. Tadi saya difahamkan ada lepas event solat hajat, adanya kunut nazilah. Kunut nazilah, siapa dia ajar kat kita? Nabi suruh tuan-tuan. Di zaman Nabi berlaku pembunuhan di Bir Ma'unah, bulan Safar tahun 4 Hijrah. Manakala peristiwa Yam Ar-Rajab Safar tahun 3 Hijrah. Yang pertamanya 10 orang mati syahid, termasuk Khubib bin Adi, Zaid bin Adathina. Yang Bir Ma'unah 70 orang ahli Quran, anak-anak muda pernah mati dibunuh. Ketua mereka Abdullah bin Tariq tuan sekalian. Apa cerita? Nabi angkat tangan baca kunut nazilah. Maknanya baca kunut nazilah, doa ini merupakan sunnah tuan sekalian. Sunnah tuan sekalian, baca kunut nazilah. Kadang kita ni rasa berat mulut, udahlah, dia mana dia kata kat kita pula, Ustaz, dia kata lama dah doa Palestin, tak ada apa-apa pun. Dah, jangan begitu tuan-tuan. Banyak isu Palestin, maklumat yang tak terkeluar. Tak terkeluar. Ada saya masuk Palestin barulah dapat cerita daripada kawan-kawan kita, Dr. Samir apa cerita. Oh ni Palestin tuan, termasuk bantuan daripada Allah. Apa contoh? Tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau operasi Kaslit dulu 27 Disember 2008, jam 11.25 pagi, hari Sabtu. Mengapa Sabtu? Sabtu adalah Sayyidul Ayyam, perlu hari bagi orang Yahudi. Kita hari Jumaat. 60 jet F-16. Jet ni canggih lah. Saya pun minggu lepas pun jet ni melintas atas kepala tuan sekalian. Baru dah jumpa orang ramai, nampak lorong, nampak kita turun, kita foreigner kan, pakat mari Malaysia, ramai. Kejap senyum, drone atas kepala, drone lagi, M16 lagi. Dia gejar atas senjata pun jet atas kepala tuan sekalian. Saya sebut, kata jet tu kita ditakat sejuk satu badan. Penakut rupa kita tuan-tuan. Takbir kuat Malaysia tuan-tuan. Sebab kita tak latih dengan perang, dengan keberanian tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, 60 jet ni dia nak terbang rendah, nak buat carpet bombing. Mana makin rendah mereka terbang, makin maksimal kesan tuan sekalian. Macam di Grozny, di Rusia buat kepada Chechen tuan sekalian. Rupanya kata Dr. Hamid Abu Zuhair, sahabat-sahabat Hamas ni dapat cerita sebenar daripada email tentera Israel tu. Apa mereka nampak? Masa mereka terbang rendah tu tak boleh, mereka naik tinggi balik. Sebab apa? Mereka nampak lembaga putih tinggi mencecah awan. Lembaga putih tinggi mencecah awan. Apa benda ni tuan-tuan? Kalau zaman saya budak di kampung dulu, hatu kopek lanjut lah tuan-tuan. Sama saya budak dulu tuan-tuan. Malaikat yang turun Israel Yahudi nampak malaikat putih tuan sekalian. Pejuang Islam tak nampak, dia tak nampak. Betul lah kalau orang Palestin nampak malaikat, tak payah berjuang lah kita, swasta pada malaikat. Itu hikmah dia. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi ini antara bantuan daripada Allah tuan-tuan. Macam mana tu boleh tembak tu jet F-16 tu boleh jatuh? Macam mana boleh tembak helikopter Apache tuan-tuan sekalian? Tak, dengan roket buatan sendiri boleh tuan sekalian. Allahu Akbar. Sambil letak roket tuan-tuan. Di Palestin, siapa kat di sepadan Rafah tu, kalau zaman Hosni Mubarak besi-besi paip tak boleh masuk, kena sudut. Sebab orang Palestin dengan besi paip lubang tu, mereka boleh buat roket buatan sendiri. Dahsyat. Mereka ni PhD fizik, PhD sains nuklear. Hebat-hebat tuan-tuan. Hebat-hebat. Cakap bahasa Inggeris selain Amerika. Bukan gaji Amerika tuan, mengaji kat Islam Gaza. Tuan-tuan kata saya bohong, tekan mana internet tengok Dr. ni Syekh Ahmad Najjar, mana ceramah kata dia Masjid As-Salam. Tengok cakap macam Amerika, cakap tuan sekalian. Buat lawak macam Amerika, mana otak mereka cerdik. Tua-tua belajar tanya. Tua buat PhD kata
baca pasal apa kamu tu kamu belajar lagi? Apa jawab dia? Sebab kami lawan musuh yang cerdik. Siapa musuh yang cerdik? Yahudi laknatullah tuan sekalian. Memang Yahudi cerdik. Tengok pemikir besar dunia ni Yahudi tuan sekalian. Tengok Adam Smith Yahudi. Karl Marx Yahudi tuan sekalian. Hak buat pahaman komunis Karl Marx Yahudi. Kalau hak pengarah tasawuf Steven Spielberg Yahudi. Hak comel Marilyn Monroe Yahudi tuan sekalian. Yahudi. Tuan sekalian. Jadi hak buat kajian Quran bidang hak teologi tu di universiti barat, tengok Yahudi ramai profesor tuan-tuan yang buat kajian Quran. Kita orang Melayu baca Al-Quran, baca apa? Wattini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun kita baca. Tapi anak kita beri makan cikedi. Dah. Hak makan buah tin buah zaitun Yahudi dak makan tuan-tuan. Dah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, nak beritahu tuan, jangan malah berdoa. Mereka duk pasang tu tuan-tuan, baca terus Suratul Anfal ayat 17. Itu Quran mukjizat. Apa di Suratul Anfal ayat 17 tuan-tuan? Ayat ni Allah turun masa perang Badar. Yaumul Furqan, 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Tuan sekalian. Baca mereka tembok tu, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha ramah. Dan bukan kamu yang memanah, apabila kamu memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Pium, kena jatuh jet tuan-tuan. Helikopter Apache buat hebat, jatuh tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, nak beritahu ni, ini bantuan daripada Allah. Sebab tu kita jumpa siapa dia, kami masuk terus di sepadan imigrasi tu, menteri mereka sambut. Ayat pertama lah, terima kasih kerana Malaysia, kerana orang Islam kamu mendoakan kami di Palestin. Mereka tahu daripada kekuatan doa tuan-tuan sekalian. Mereka tahu daripada kekuatan doa, mereka tahu tuan sekalian. Doa. Kalau macam peristiwa Bir Ma'un, Nabi doa biar Allah binasakan Bani Lahyan, Bani Amir, Bani Zakwan, ini musuh-musuh Islam. Ada masanya tuan-tuan, kita boleh doa biar Allah musnahkan musuh-musuh Islam. Nak dibuat pada malam ini tuan-tuan sekalian. Baca doa, jangan malas tuan-tuan sekalian. Dan doa ini memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka tahu bahawa umat Islam mendoakan mereka. Yang kedua tuan-tuan, al-muqata'ah, boykot. Pak tahu ustaz dia kata, betul ke tak berkesan boykot ni tak guna? Boykot ni memang ada di zaman dinasti Al-Quran, ada. Yahudi Bani An-Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi ni di Madinah. Mereka ni sangat benci kepada orang beriman. Mereka benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Dan bagaimana kisah yang telaga Ru'umah atau Bir Ru'umah di Madinah. Pemilik dia Yahudi. Dia jual dengan harga yang mahal kepada orang Islam di Madinah. Tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi cadanglah, tanya sahabat-sahabat siapa yang boleh beli telaga ni. Zunnurain, orang yang berdua cahaya. Sayyidina Uthman bin Affan, kaya, meniaga. Setuju. Dia bincang. Baik. Dia tak nak jual semua, nak kongsi. Bayar berapa harga separuh tuan-tuan, kongsi. Jadi dua orang pemilik Bir Ru'umah. Contoh hari Isnin Yahudi jaga, Selasa Sayyidina Uthman, Rabu Yahudi, Khamis nak bergila-gila. Tengok macam sahabat ni. Mereka bersepakat boykot tuan sekalian. Hari Yahudi pemilik, hari Isnin, sahabat semua tak pergi beli telaga rumah. Boykot. Hari Selasa Sayyidina Uthman, pakat mari beli. Bukan beli, ambil air. Di sana beri, ambil air cuma tuan sekalian. Untuk bekalan 2 hari. Hari Rabu Yahudi pemilik Bir Ru'umah, telaga rumah, orang Islam boykot tak beli. Hari Khamis Sayyidina Uthman, orang Islam datang balik. Akhirnya Yahudi tak tahan, kena boykot. Dia jual Bir Ru'umah kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan, menantu Nabi ni, wakafkan kepada orang Islam, ambillah percuma air tuan sekalian. Ini satu contoh. Banyak mana contoh tuan-tuan. Boykot ni ada dibuat tuan sekalian di zaman Nabi. Termasuk pasal Bani An-Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Bahkan tuan-tuan sekalian, Zaid bin Thabit, anak muda yang pintar, yang cerdas, Nabi suruh belajar bahasa Ibrani. Sebab apa nak tahu? Surat-surat, dokumen-dokumen orang Yahudi boleh dibaca oleh orang Islam. Tuan-tuan sekalian, hari ni muslimin dan muslimat, berapa ratus jaringan produk Israel, jaringan Jews Friend, rakan-rakan Yahudi ni berlegar dalam kehidupan kita. Tuan-tuan kena ingat, beratus-ratus tuan sekalian. Dan kita ni betul lah, Melayu mudah lupa tuan-tuan. Sebulan ni memang kita semangat. Di mana-mana saya siapa tak tahu lah penuh macam mana tuan-tuan nak cerita pasal Palestin, pasal sebab apa? Kena berdil. Saya ingat tuan-tuan lepas 40 hari, la salam wala kalam wala email wala SMS pula tuan-tuan sekalian. Mana orang akan lupakan Palestin.